Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Astaghfirullah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama menonton dan sama-sama kita akan berkongsi sedikit pelajaran tentang asas tajwid, iaitu makhraj huruf. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bahagian-bahagian makhraj dan serta cara-cara sebutan huruf hijaiyah. Alhamdulillah, pada hari ini telah masuk ke 1 Zulkaidah, iaitu telah berakhirlah bulan Syawal yang mulia, yang mana bulan Syawal yang kita semua berkongsi pengalaman ataupun norma baharu yang mana tak berlaku seperti sebelum-sebelum ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar dan Ustaz akan berkongsi tentang huruf-huruf hijaiyah. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, asas tajwid disediakan oleh Ustaz. Jadi kita tengok. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang huruf-huruf hijaiyah. Okey. Di dalam Al-Quran terdapat 28 huruf dasar di dalam Al-Quran. Ada 28 huruf dasar di dalam Al-Quran dan 2 huruf pengganti yang dikenal juga dengan nama huruf-huruf hijaan ataupun hijaiyah. Dah. Habis? Tak kena ulang balik. Asas tajwid iaitu makhraj. Asas tajwid iaitu makhraj. Belum tu. Tak ada charger tak? Asas tajwid iaitu makhraj. Macam bibir seorangnya tadi. Tadi bibir seorangnya. Aduh. Atas. Tu lah dia.
Cuma apa tak ada orang tak lapar. Ada 13. Fayyad hadir, Nazhan Syafi, Khairina. Kosong terus saya. Dia panjang dia kosong. Dia panjang. Dia kosong. Ustaz Izzuddin siapa? Ustaz Izzuddin Takif. Ustaz Izzuddin. Okey. Halo mak. Okey, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama berjumpa dan berkongsi sama-sama tentang ilmu tajwid. Iaitu semalam Ustazah Izlin dah berkongsi tentang asas-asas tajwid. Jadi pada pagi ini Ustaz akan berkongsi tentang makhraj huruf ataupun dalam bahasa Melayunya tempat keluarnya huruf. Jadi sebelum tu kita mulakan dulu jumpaan kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum tu kita berselawat dulu, selawat tafrijiyah sebelum kita bermula dengan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, jadi Ustaz akan mula tentang tajwid, iaitu makhraj huruf. Jadi kita tengok yang pertama sekali ialah huruf hijaiyah. Apa dia huruf hijaiyah? Kita tengok huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 28 huruf. Ustaz ingat dulu Ustaz belajar masa kecil, Ustaz kecil dulu ada 28 huruf. Jadi cara nak ingat, kita tengok kita punya gigi. Gigi kita atas dan bawah ada, atas ada 14, bawah ada 14. Jadi secara totalnya ialah 28 huruf. Di dasar huruf dasar di dalam Al-Quran dan 2 huruf pengganti yang dikenal juga dengan nama huruf hijaan ataupun hijaiyah. Okey, ada 28 huruf dasar di dalam Al-Quran dan 2 huruf pengganti yang dikenal juga dengan nama huruf hijaan atau hijaiyah. Okey, ada 28. Nanti kita tengok huruf-huruf yang pertama, alif. Huruf alif. Huruf alif ni di dalam Al-Quran dia adalah huruf mat sebenarnya. Dia huruf yang tidak berbaris. Huruf alif dalam Al-Quran kalau kita tengok tiada baris. Dia cuma huruf mat. Huruf yang berbaris ialah hamzah. Sebenarnya alif ialah huruf mat, tapi hamzah ini ialah huruf yang menggantikan alif sebenarnya di dalam Al-Quran. Jadi cara sebutannya ialah alif. 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 Bukan alif. Bunyi dia dah lain. Jadi alif kita macam sebutannya tu macam malas gitu. Alif. Alif. Macam tu. Dia tak alif. I, u, tak i, u kan lain dengan bunyinya. Jadi alif. Okey, huruf ba. Huruf ba. Macam mana? Ba. Bibir Ustaz tengok bibir. Ba. Dia tak ba. Kalau ba besar macam itu bunyi dia dah lain. Dia tak jadi ba. Cara bacanya ba, bi, bu. Ba. Bukan ba. Okey. Huruf seterusnya kita tengok huruf ta. Huruf ta. Ta. Lidah kita ni duduknya belakang gigi. Ta. Ta. Bat. Huruf, kalau huruf ba bertemu dengan ta bunyi dia bat. Dia ada hamas, ada
angin sikit, tapi jangan bat. Kita jangan berlebih-lebihan keluarkan angin dia. Cuma bat, ta, macam orang putih sikit kan. Bat, ta. Okey, kena keluarkan sedikit angin, barulah ta-nya tu sempurna. Kalau ta kan lain kan bunyinya. Jadi kalau ta, itulah sebenar-benarnya bunyi yang tepat. Ta. Macam ni tadi, lidah bertemu belakang gigi atas. Ta. Okey. Okey, seterusnya huruf tha. Huruf tha. Ini pun sama, kedudukan lidah kita belakang gigi atas. Jadi biasanya orang akan keliru huruf tha dengan sin. Dua-dua huruf hamas, tetapi cara sebutannya berbeza. Kalau huruf tha, lidah kita belakang gigi, tha. Kalau sin, sa, lidah kita di tengah-tengah di langit, sa. Okey. Tadi ni tha, lidah kita belakang gigi, tha. Okey. Itu dia. Biasanya lah Ustaz mengajar pun, baik orang muda ataupun orang tua, memang masalah dekat sini, tha dengan sin. Jadi cara macam mana kita nak mahir, kita kena selalu macam orang pelat bercakap kan, tha, saya. Tapi kalau sin, sa, ini biasalah, ini memang biasa orang boleh sebut, tapi ini agak jarang sikit. Jadi kena selalu latih. Okey. Seterusnya huruf jim. Macam mana jim? Ja. Jim. Ja. Ji. Ju. Ja. Ji. Ju. Lidah kita berada di tengah-tengah langit. Okey. Huruf jim tiada masalah bagi Ustaz, semuanya agak mudah untuk disebut. Sebab banyak Ustaz ajar pun biasanya jim ni memang biasalah. Kan? Okey, seterusnya huruf ha. Huruf ha. Ini pun hurufnya agak susah dan agak keliru dengan huruf ha. Dua ni bunyi dia sama, cuma sebutan dia dan tempat keluar huruf itu berbeza. Nanti Ustaz akan tunjukkan bagaimana tempat dia keluar. Jadi huruf ha, macam ha kita dekat kerongkongnya, kerongkong belah bawah ni, ha. Macam kita pedaskan makan sambal totok ke sambal apa kan kat rumah, kalau mak masak pedas, pedas kan. Jadi ha ni duduknya di dalam, di kerongkong. Ha, pedas. Tak boleh ha tu, ha tebal ni yang bawah ni. Jadi ha yang ini, ha dia duduk di dalam. Agak susah untuk sebut, sebab bila kita berjumpa antara dua ha ni dengan ha ni, kita dah susah nak bunyikan. Sebab dia daripada, orang kata apa, apartmen yang sama, blok yang sama, tapi rumah yang berbeza. Macam tu. Apartmen, satu rumah apartmen, tapi rumah yang berbeza. Sebab dia tempat keluar suara, tempat keluar makhraj tu tempat yang sama. Okey. Ha. Apa tadi? Ha. Okey. Seterusnya huruf kha. Huruf kha. Inilah yang paling orang suka ni. Macam nak meludah gitu kan. Kha gitu kan. Macam kha. Macam mana? Kha. Ni dia punya kedudukan, tempat keluar makhrajnya di kerongkong. Kha. Di atas, belah-belah atas tadi ni. Kha. Macam kita nak buang kahak tu, macam itulah bunyi dia. Kha. Tapi jangan buang kahak ludah kat orang, jangan. Okey. Kha.
Tapi kalau tengah batuk jangan buat terkeluar nanti. Okey, kha. Boleh tak kha? Kalau kha salah bunyi dia. Kalau kha itu betul. Kalau mana tak ada huruf khairul lakum tak boleh. Dia kena kha, kena tebal. Kha. Dia tak boleh kha. Itu dah salah. Okey. Kha. Okey, seterusnya huruf dal. Huruf dal. Huruf dal. Huruf dal ni lidah kita duduk belakang gigi. Da. Da di du. Kita macam pelet gitu. Sebab orang Arab ni dia punya lidah dia agak berlainan sikit dengan orang Melayu. Orang Melayu lain, orang Arab pun lain. Orang putih pun lain. Jadi sebab itulah bahasa-bahasa ni bila orang berbangsa lain cakap bahasa kita, dia agak pelat sebab lidah kita tak sama sebutan. Okey, kalau huruf hijaiyah, huruf dal, kedudukan lidah kita berada di belakang gigi. Dal, da, da. Kalau da, tu lain kan, bunyi dia pun lain. Jadi kita nak tahu sebutan orang tu betul ke salah, kita dengar. Kalau da di du salah. Kalau da di du, itu huruf dal. Kalau da di du itu huruf di dalam bahasa Melayu kan. Jadi kalau dal, da di du, itu sebutan yang tepat. Okey, kembar dia huruf zal. Zal tapi ada titik. Huruf zal. Kedudukan lidah juga berada di belakang gigi. Banyak huruf hijaiyah yang kedudukan lidah kita berada di belakang gigi. Macam tadi ta, sa, da, za, itu dia. Zal, itu zazizu. Zazizu, itu bacaan yang tepat dan sebutan yang betul. Okey. Kalau zazizu itu zai. Itu nanti, itu lain pula. Zai. Kalau zai ini lidah kita berada di tengah-tengah langit. Zai. Zai. Tapi kalau zal kita sebut zal, iaitu zazizu. Zang, zang, zang. Dia tak boleh zang, kan beza sebutan ni. Okey. Seterusnya huruf ra. Huruf apa? Huruf ra. Huruf ra. Ra ni dia ada sifat hurufnya ada dua, iaitu tebal dan nipis. Bila dia berbaris atas, dia agak tebal. Ra. 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 Tapi kalau bawah, baris bawah atau depan, dia agak tipis. Tarqiq. Ri. Ri. Ru. Ra. Kan beza. Ra. Ri. Ru. Jadi bila dia berbaris atas, dia agak tebal. Ra. Bila dia berbaris depan atau bawah, ru. Ri. Ru. Ri. Tipis. Tapi kalau berbaris atas, dia agak tebal. Okey. Seterusnya huruf zai. Huruf zai. Zai dengan zal beza. Kedudukan lidah pun berbeza. Kalau zal tadi, dia berada di belakang gigi, zal. Tapi kalau zai, lidah kita berada di tengah-tengah langit, zai. Cuba kalau kita letak zai, lain, bunyi dia lain. Kalau zai, kalau lidah kita berada di tengah-tengah langit, zai, itu sebutan yang betul. Okey. Huruf zai. Kalau seterusnya huruf sin.
Sin ni biasalah macam S kan, sin, sa, si, su. Macam kita biasa sebut huruf S, sin ni mudah nak disebut sin. Kalau ni sa tadi, Ustaz cakap tadi kan, sa, lidah kita berada di belakang gigi. Tapi kalau sin, dia sa, si, su. Itu dia. Ni huruf sin. Seterusnya kawan dia huruf shin. Huruf shin. Shin. Macam mana sebut huruf shin? Macam kita tulis nama S-Y-A, Sya. Ni Sya. Sya. Macam ada S-H, macam tu dalam bahasa Melayu. Sya. Syafiq ke, Syafiqah ke nama kan. Itu dia huruf shin. Shin. Ada juga Ustaz ajar kadang dia keliru antara, tak kena okey, antara huruf sa dengan shin. Sebab apa? Sebab dia ada tiga huruf, tiga titik. Tapi kalau kita tengok, nak bezakan pun senang sebab dia ada dua mangkuk ni kan. 1, 2, 3. 3 mangkuk ni kan. Tapi ni satu. Tapi kalau dia bila bersambung dia akan jadi 3 kecil kan. Ini 3, 1 besar dan 2 kecil. Tapi bila dalam Al-Quran ni, bila dia bersambung dengan huruf yang lain, dia akan jadi 3 mangkuk kecil. Jadi banyak Ustaz ajar pun dia akan keliru sebab ada 3 titik. Kena ni lah, kena perhatikan dengan teliti. Sebab Al-Quran ni bila kita baca salah, dan kita belajar daripada kesilapan, itu mendapat 2 pahala. Tapi bila kita belajar salah dan kita tahu salah dan tak betulkan, itu berdosa. Jadi kena betulkan bacaan kita. Kalau selama ni dah baca Al-Quran pun, tapi bila hari ni baru tahu cara sebutan yang betul, betulkan. Okey. Okey, seterusnya huruf shad. Huruf shad. Shad ni huruf antara golongan huruf-huruf yang tebal. Shad. Macam mana? Shad. Lidah kita shad, berada di tengah-tengah lilangit. Tengah-tengah lilangit. Shad. Shad. Kita kena bunyikan shad, kena muncungkan mulut shad, barulah keluar huruf shad. Okey. Seterusnya huruf ba. Huruf ba. Macam mana? Lidah kita berada di atas, belakang gigi atas, belah kanan. Shad. Shad. Tadi shad ni ba. Macam mana? Ba. Lidah kita berada di belakang gigi, tapi sebelah kanan. Ba. Macam tu sebutannya. Ba. Kena pekatkan, kena tebalkan. Ba. Walau dallin. Kena macam tu. Kalau waladdallin, bunyikan lain kan. Biasa imam kampung waladdallin, salah. Bacaan yang betul walau macam kita melengkungkan gitu. Walau dallin. Macam itu. Huruf ba. Huruf dad. kena betulkan, kena latih. Lidah kita ni kena latih untuk letakkan pada makhraj yang betul. Kalau tak, kita baca macam orang Jawa baca kan. Ustaz pun orang Jawa. Tapi bila benda ni tak dilatih, kita akan baca waladdallin. Kan bunyinya pun tak sedap kan. Tak Arab lah macam tu. Jadi kena betulkan. Walau Ustaz orang Jawa pun boleh walau dallin. Kena betulkan. Okey.
Seterusnya huruf ta. Huruf ta. Kedudukannya pun sama, lidah kita di belakang gigi. Ta. Apa dia? Ta. Apa beza dia dengan ta? Ta lain. Ta pun sama, kita punya kedudukan lidah di belakang gigi, ta. Kalau ta, ta. Beza. Ada juga Ustaz ajar, sama je bunyi dia. Batau, kan kalau pembacaan betul batau, ta bertemu ta, batau. Tapi kalau dia orang baca batat, sama je. Ta dengan ta sama. Itu salah. Sebab setiap huruf ni makna dia berbeza. Kalau sama, makna dia berubah. Itu dalam bahasa Arab. Okey? Ta, apa dia? Ta. Lidah kita main peranan. Dalam sebutan huruf, lidah kita yang paling penting sekali. Sebab tu kalau nak mudah untuk lidah kita ni apa? Orang kata celik kan. Jadi gosok lidah kita. Pakai kain sugi ke apa kan. Lazimi baca Al-Quran, latih. Lama-lama nanti lembutnya. Tak keras kan. Okey. Okey, seterusnya huruf za. Huruf za. Kedudukan lidahnya pun sama di belakang gigi, za. Macam mana? Za. Dia beza dengan zal. Zal tadi tipis. Za. Dia za. Mulut kita kena muncungkan, kacipkan itu. Za. Za. Kalau za nipis. Kalau zat, za. Lidah kita pun berada di belakang gigi. Banyak huruf dekat sini. Dia punya makhraj dia keluar. Za. Okey. Seterusnya huruf ain. Ini ain. Ain ni dia tebal. Jadi kita kalau baca kena tekankan sini. Tekankan sikit kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan beza tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan a. Kalau a itu alif ataupun hamzah. A. Kalau ain, kita macam agak, kita macam orang Melayu kata apa, sengau kan sikit aku macam tu kan. Kena sengau kan sikit kalau orang Melayu cakap lah. Kalau a itu hamzah. Kan jadi Ustaz ajar i u kan jadi. Tapi kalau ain dia agak tebal sikit. Kita kena tekan sikit kat situ. Okey. Seterusnya huruf ghain. Huruf ghain. Ghain pun kena pekatkan ataupun tebalkan. Ghain. Ghairil maghdu. Tapi kena jaga-jaga. Dia bukan huruf qalqalah. Kalau kita baca ghairil magha itu salah. Ghairil maghdu, jangan sampai terlepas. Jangan maghdu, ge tu yang tak boleh tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia cara bacaan dia. Okey, ghain kena tebalkan, kena tekan. Ghain, ghairil maghdu. Jangan sampai dia jadi qalqalah. Maghdu. Okey. Itu dia. Sekejap. Okey, seterusnya huruf fa. Huruf fa. Macam kalau Melayunya F.
F, Fatin ke, Faris ke kan, Fa, itu huruf Fa. Ini senang, huruf Fa ni senang. Fa, kita punya Fa. Dia bertemu, dia huruf syafatain yang dia bertemu antara dua bibir. Fa. Huruf Fa. Okey? Kita punya gigi bersentuh dengan kita punya bibir bawah ni. Fa. Itu dia. Okay, ada setengah orang, kalau jenis orang-orang di seluruh dunia kan, kalau macam orang Korea dia tak boleh sebut Fa. Tapi kalau kita orang Melayu semua boleh sebut kan, sebab lidah kita, antara orang Melayu ni antara lidah yang, kalau di negara-negara Arab sana, Ustaz punya profesor dulu, Ustaz punya lecturer cerita, kalau orang lecturer dia orang Arab nak mengajar, dia lagi suka orang Malaysia baca daripada orang Arab sendiri. Padahal dia punya pensyarah dia tu orang Arab. Bila dia suruh murid dia baca Al-Quran, dia lebih suka pelajar dari Malaysia baca daripada pelajar daripada orang Arab. Sebab apa? Sebab orang Malaysia punya bacaan lagi jelas, dia punya makhraj dia lagi tepat dan lagi sedap. Ustaz punya lecturer lah cakap macam tu. Okey. Mana tadi? Huruf Fa. Dan seterusnya huruf Qaf. Huruf Qaf. Yang ni huruf Qaf ni huruf Qaf ni dia agak tebal. Nak kari kopi. Okey. Huruf Qaf ni dia dalam keluarga huruf yang tebal. Qaf, Haq, dia huruf qalqalah, dia huruf yang tebal. Qaf, Haq, Qaf. Bila tengok ni kita kena ingat huruf Qaf dia tebal. Qaf, Haq, Al-Haq, huruf Qaf. Jadi kena bunyikan. Dia qalqalah tu kena bunyikan. Haqq. Okey? Huruf Qaf. Dan seterusnya huruf Kaf. Huruf Kaf ni dia nipis. Kaf. Macam mana? Kaf. Tengok dulu Ustaz. Kaf. Kita punya gigi bertemu dengan bibir bawah ni. Nampak ni? Kaf. Yang ni tak ada qalqalah lah, jangan bunyi kafaq. Haqq. Sebab dia punya qaf dengan kaf lain. Qaf dengan kaf lain. Qaf dia tebal, kaf dia nipis. Kalau kaf, contohnya ayat Quran apa? Maliki Malik. Kita kira kalau kita baca maliki, bukan qi. Kalau qi, qaf. Kalau ki, maliki yaumiddin. Maliki. Kalau qaf, kalau kita tukarkan kepada qaf, maliki kan beza. Dia punya kepekatan dia tu berbeza. Qaf, kaf. Okey, yang seterusnya lam. Apa dia? Lam. Mulut dua bibir bertemu. Macam mana kita nak sebut lam dengan betul? Al. Jangan ala. Kadang ada orang baca alham, ala apa ala? La tu tak ada makna kat situ. Jadi jangan sampai terlepas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Lagu dah sedap. Macam Imam Mekah
katanya, tapi sebutan salah bacaan. Tak betul bacaan. Lagi Fatihah ni dalam rukun solat dia wajib. Kalau salah baca, fikirlah sendiri, sah ke tak sembahyang kita. Okey? Jadi betulkan sebutan lam. Lam senang sebut, tapi bila dia berada di dalam ayat ataupun bacaan, kita akan mudah terlepas. Alham, kita tak dengar tapi orang lain dengar. Alham, baca. Okey. Seterusnya huruf mim. Apa dia? Mim. Dua bibir bertemu. Mim. Huruf mim. Mim senang macam huruf M gitu. Mim sama. Okey? Tapi jangan kalau orang tanya ni huruf apa? Huruf M. Janganlah tanya macam gitu. Mim dengan M lain. M tu bahasa Melayu lah. Kalau mim bahasa Arab. Seterusnya huruf nun. Apa dia? Nun. Munculkan nun. Dia berada di lidah kita, berada di tengah-tengah langit. Okey. Seterusnya huruf waw. Macam kita nampak Honda Civic ke lalu macam tu. Tapi janganlah buat macam tu. Wow. Dua mulut kita, dua bibir kita bertemu di hujungnya. Wow. Macam tu. Okey, seterusnya huruf ha. Ini agak kritikal sikit sebab dia macam kita nak sergah orang. Macam tu. Kalau tadi ha ni kita macam pedas kan, macam kita makan sambal tadi, dia belah dalam. Nanti Ustaz akan tunjuk dia punya kedudukan, dia punya dalam kerongkong ni sebutan yang betul. Kalau ha tadi dia agak pedas, tapi kalau ha ni dia tebal. Beza tak? Beza. Itu dia dua huruf yang berbeza. Dia tak sama. Tapi ini biasanya Ustaz jumpa yang memang inilah yang biasanya memang orang akan salah. Dan kalau Ustaz pun kadang baca benda hafazan, kadang kita pun akan keliru. Ha ke ha? Macam jadi kena tengok balik, betulkan balik, barulah kita tahu kat mana ha, kat mana ha. Kena betulkan. Kalau tak, salah, sia-sia bacaan kita. Kalau kita baca dengan, kan ada hadis kata apa, kalau kita baca Al-Quran dengan merangkak-rangkak, dengan bersusah payah, tapi kita ada usaha nak baca, kita akan dapat dua pahala. Tapi bila kita dah tahu benda tu salah, tapi kita tak nak betulkan, jaga-jaga. Huruf lam alif. Ini kesinambungan huruf lam gabung dengan huruf alif. Lam alif la. Apa dia? La. Lam alif. Ini biasalah lam dengan alif. Okey. Hamzah a. Hamzah dengan alif tadi Ustaz ada sebut awal-awal tadi. Hamzah dengan alif. Alif ni cuma huruf mad. Dia cuma huruf gabungan untuk dijadikan sebagai mad. Sebenarnya yang kita sebut a, i, u tu sebenarnya hamzah. Alif ni cuma mad sahaja. Allahu akbar. Janganlah kacau. Hamzah ni cuma hamzah pula. Alif ni cuma mad. Hamzah ni ialah sebutan dia yang sebenar, iaitu a, i, u. Sebab tu dalam Quran kalau kita tengok, alif ni tak pernah ada baris. Alif di atas a, alif di bawah i. Itu semua untuk kita belajar dalam Iqra' tu semua, untuk kita faham cara gunanya. Tapi kalau kita buka Al-Quran,
kita akan jumpa yang alif ni tak ada baris. Tak percaya? Pergi tengok. Ustaz tak tipu punya. Okey? Pergi tengok. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, alif mesti atas dia ada hamzah. Lepas tu ada baris. Betul tak? Kalau cuba kita alhamdulillah, juga surah Al-Fatihah dia tengok alhamdulillahirabbil alamin. Atas alif ada hamzah ke tak? Mesti ada. Sebab hamzah ni lah yang berbaris. Alif ni cuma tempat hamzah menumpang kesenangan hidup. Jadi kalau kita tengok, kalau huruf alif baris bawah pun mesti ada hamzah berbawah. Kalau baris depan pun mesti ada hamzah di atas, berbaris hadapan. Jadi itu dia, hamzah dan alif, dua huruf yang tidak boleh dipisahkan. Okey, seterusnya huruf ya. Apa dia? Huruf ya. Ya. Macam Y, A. Ya tu lain. Ya. Yi, ya, yi, yu. Ya. Lidah kita tergantung di tengah-tengah mulut. Ya. Dia tak ada menyentuh mana-mana bahagian dalam mulut. Ya. Ya. Macam tu. Okey. Jadi ada 28 huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang Ustaz dah sebutkan satu-satu. Kalau tak faham boleh apa? Maksudnya boleh rewind balik macam mana cara sebutan, dan kalau tak faham lagi PM je Ustaz, call okey. Okey, kita tengok sebelah makhraj huruf. Okey, makhraj. Apa dia makhraj? Tadi kita dah belajar tentang apa tadi saja? Huruf hijaiyah. Tapi dan kita akan fahami pula apa dia maksud makhraj. Makhraj. Dari segi bahasa, makhraj ini ialah tempat keluar. Tempat keluar apa? Istilah pula ialah tempat keluar huruf. Makhraj ni dari segi bahasa. Bahasa tu maksudnya apa makna makhraj ni? Itu dari segi bahasa. Tapi istilah pula makhraj ni ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf macam tadi. Kerana ada dalam makhraj ni dia ada 5 bahagian. Kita tengok. Ada 5 bahagian makhraj. Okey. Bahagian makhraj yang pertama ialah al-halqi. Al-halqi. Tengok. Al-halqi, iaitu kerongkong. Nampak tak Nampak tak? Allahu akbar. Nampak tak Okey. Al-halqi iaitu kerongkong. Kat mana kerongkong? Kerongkong kat kita punya apa ni orang panggil? Apa? Piston ni apa nama? Halqum. Kita punya halqum. Yang kedua asyafatain. Mana tadi syafatain? Asyafatain, iaitu dua bibir. Dua bibir bertemu dan mengeluarkan huruf. Macam tadi contoh mim. Mulut kita, bibir kita bertemu dengan antara satu sama lain. Mim. Itu asyafatain. Yang ketiga al-lisani, iaitu lidah. Macam huruf yang Ustaz sebutkan tadi, bila lidah bertemu dengan di belakang gigi, macam huruf sa, huruf ta, huruf dal, da, huruf zal, za, itu huruf
al-lisan, iaitu huruf yang bergantung kepada lidah. Okey, seterusnya al-khashyum. Al-khashyum. Nun. Huruf al-khashyum ni ialah huruf yang bergetar di hidung, bukan bersin, tapi makhraj yang disebut bergetar di hidung, iaitu dikeluar. Contohnya huruf mim, huruf nun, dia berdengung, bergetar kot rasanya, bergetar di hidung. Itu dia huruf al-khashyum. Dan huruf al-jawf, iaitu rongga mulut dan rongga. Macam huruf yang lidahnya itu berada di tengah-tengah langit. Okey. Contohnya huruf apa ja, huruf jim, huruf kha, huruf zai, huruf zai. Lidah kita berada di tengah langit. Itu dia huruf rongga mulut dan rongga kerongkong. Al-jawf. Kha, rongga apa? Kerongkong di belah atas ni. Okey. Ada 5 bahagian tadi, Ustaz ulang. Ada 5 perkara. Yang pertama, 5 bahagian. Yang pertama al-halqi, iaitu kerongkong. Al-lisan, iaitu lidah. Asy-syafatain, yang ini bibir. Al-khashyum, hidung. Al-jawf, rongga mulut dan rongga kerongkong. Ada 5 bahagian. 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi kita akan kecilkan. Maksudnya kita akan fokus dulu pada pagi ini berkaitan dengan rongga yang berada di kerongkong, iaitu al-halq. Al-halq, yang ini keluar daripada makhraj ini adalah 6 huruf, iaitu hamzah, apa tak hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Keluar dari makhraj ini 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Okey. Makhraj ini dibahagikan pula kepada 3. Allahu akbar. Okey, makhraj ini dibahagikan kepada 3, iaitu hamzah dan ha, ha dan ain, kha dan ghin. Dia ada 3. Dalam kerongkong ni dia ada 3 bahagian: atas, tengah dan bawah. Atas, tengah dan bawah, dia dibahagikan. Ada 6 huruf. Dia ada 2 huruf di atas, 2 huruf di tengah dan 2 huruf di bawah. Kita akan tengok sebelah makhraj halqi. Tengok huruf yang berada di bawah sekali, iaitu huruf ha dan a. Hamzah, huruf ha dan a. Okey. Cuba kalau kita sebut ha, kita rasa kat kita punya kerongkong belah bawah. Ha. Kita rasa akan bergetar kat sini. Ha. Apa dia? Ha. Dan juga huruf hamzah. Macam mana kita nak tahu kita punya kat sini bergetar? A. Kita jumpakan hamzah dengan hamzah. A. Rasa tak? Cuba kalau kita buat, cuba rasa kat sini. Dia akan rasa bergetar kat sini. Sebab itulah tempat dia keluar huruf ha dan hamzah. A, ha. Dia dekat bawah ni, paling bawah sekali, dekat bahagian kerongkong yang paling bawah. Okey, itu dia 2 huruf, hamzah dan
Ha. Okey, kita pergi pula kepada pertengahan kerongkong, iaitu huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha. Kalau kita sebut ain, kita akan rasa kita punya suara tu keluar dekat halqum. Ain, a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya, kita akan rasa dekat sini. Ain. Huruf ain. Dan juga huruf ha. Huruf ha pedas dekat tengah-tengah kerongkong kita. Ha. Ini yang Ustaz cakap tadi tu, yang dia satu apartmen tapi rumah dia lain. Dia dalam satu lorong SS7, tapi di rumah yang lain. Macam tu contohnya. Okey. Ha yang tadi ni yang pedas dengan ha yang tebal. Dia dalam satu kerongkong tapi penempatan dia lain. Yang ha yang tebal dia berada di bawah. Ha yang pedas dia berada di tengah-tengah kerongkong. Itu dia beza huruf ha dan ha. Okey. Kalau kita salah sebut, kita akan tahu kat mana dia punya bunyi itu salah. Okey. Seterusnya huruf di bahagian atas kerongkong, iaitu di bahagian rongga-rongga kerongkong ni, yang belah-belah atas ni. Dia dah nak masuk dalam tapi dia masih tergantung kat situ. Contohnya huruf ghain. Huruf ghain. Kalau kita baca dengan betul, kita akan rasa kita punya makhraj keluar daripada sini. Ghain. Huruf ghain. Sama juga dengan huruf kha. Huruf kha. Macam kita Ustaz cakap tadi, macam kita nak buang kahak tadi kan. Tapi kalau batuk jangan buat. Okey. Huruf kha dan ghain. Ini dia tiga tempat keluarnya makhraj huruf halqi, makhraj yang keluar daripada kerongkong. Ini dia tiga department dia. Jadi hari ini kita akan latih ini dulu sebelum kita masuk ke makhraj yang lain. Ada 5 tadi makhraj yang kita perlu belajar. Jadi hari ini kita akan masuk dulu ke makhraj al-halqi, iaitu makhraj yang berada di kerongkong. Dan makhraj ini antara yang paling susah untuk kita bunyikan dan kita baca secara lancar di dalam bacaan Al-Quran. Sebab benda makhraj ni susah nak sebut. Dan kita orang Melayu ni biasalah makan petai, makan belacan kan. Jadi benda lidah kita, cara sebutan kita dalam bahasa Melayu tak sama dengan orang Arab. Orang Arab ni kalau kita dengar bacaan dia, kalau dia cakap sekalipun, kita akan rasa macam lidah dia tu tak terbelit kan. Kita fikir macam tu. Kalau orang Melayu senang je kan, nyanyi ke apa kan. Cuba dengar orang Arab nyanyi, macam mana suara dia, dia punya sebutan dia. Kita pun takut dengar. Kan. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi moga bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru kepada semua. Jadi apa yang kurang itu daripada kesilapan Ustaz, apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu adalah atas kelemahan Ustaz sendiri. Jadi saya akhiri kelas pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.